Baik, terima kasih Syafiqah. Hari ini kita banyak bawakan topik-topik yang berkaitan dengan ANMS yang telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan menjurus kepada menjaga kesihatan awam. Tumpuan kita berikan seterusnya kepada golongan B40 dan bersama saya Dr. Nur Hasanah Mahdiah Muhammad Noor, pengurus PK B40 bersama Protect Health Corporation Sdn Bhd. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Doktor. Dan kita memetik daripada ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri di mana Agensi Nasional Agenda Nasional Malaysia Sihat golongan B40 boleh mendapat saringan kesihatan percuma melalui skim ini. Boleh doktor terangkan dengan lebih lanjut tentang PKB 40? Okey. Skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 ataupun nama pendek PK B40 mula diperkenalkan oleh kerajaan pada April 2019, di mana skim ini adalah untuk penerima bantuan sehari hidup 2020 dan yang berumur 40 tahun ke atas dan juga pasanganlah. Skim ini adalah percuma, tidak memerlukan pendaftaran, adalah secara automatik. Maksudnya jika ada layak BSH, mana ada layaklah PK. Jadi fokus utama skim ini adalah kepada saringan kesihatan, iaitu manfaat yang pertama, di mana saringan kesihatan ini kita fokus kepada pengesanan dan juga pencegahan penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, high kolesterol, kanser dan juga mental illness lah, seperti anxiety dan juga depression. Di mana pesakit-pesakit atau penerima yang telah dikesan mempunyai penyakit ini akan dirujuk kepada klinik kesihatan ataupun hospital pakar untuk rawatan susulan. Kita juga mempunyai 3 lagi manfaat di dalam skim PK, iaitu manfaat yang kedua adalah bantuan alat perubatan sehingga RM20,000. Manfaat yang ketiga, insentif melengkapkan rawatan kanser dan juga insentif tambang pengangkutan sebanyak RM500 ataupun RM1,000 untuk Sabah Sarawak, di mana setiap penerima manfaat yang menerima manfaat kedua dan ketiga boleh menerima insentif tambang setiap kali temu janji. Dan ini adalah skim yang ditawarkan untuk membantu golongan B40 yang mungkin sebelum ini tidak mendapat akses kepada saringan-saringan kesihatan seperti ini. Dan seterusnya mungkin kita perlu perkenalkan semula siapakah Protect Health yang telah pun kita kenali ketika program imunisasi kebangsaan giat dijalankan dulu. Jadi siapakah sebenarnya Protect Health? Okey, Protect Health Corporation Sdn Bhd merupakan syarikat yang ditubuhkan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Ditubuhkan pada Disember 2016, di mana ianya adalah milik penuh Protect Health Malaysia. Ia merupakan syarikat yang tidak berasaskan keuntungan, di mana fungsi penubuhan adalah untuk menyelaras, mentadbir dan juga menguruskan pembiayaan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang dimandatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi buat masa ini kita telah menerima 3 amanah daripada KKM untuk menjalankan program, iaitu yang pertama program PKB40, yang kedua sebagai pengendali perkhidmatan elektronik ataupun Electronic Service Provider untuk skim SPIPA, skim perlindungan insurans kesihatan pekerja asing, dan juga yang ketiga adalah pelaksana pelibatan pengamal perubatan swasta dan juga NGO kesihatan dalam program PICK. Setakat ini, sepanjang berlangsungnya program PKB 40, sejauh manakah skim ini telah berjaya untuk membantu golongan kumpulan SASA ini dalam kategori B40? Okey, sepanjang PKB 40 telah berjalan lebih 2 tahun, kita telah membantu golongan B40 dalam semua manfaat, keempat manfaat yang kita tawarkan. Macam manfaat yang pertama, saringan kesihatan, sehingga 31 Oktober 2021, kita telah menyaring 536,000 penerima PKB 40 dalam saringan kesihatan. Dari mana dalam jumlah ini 35% ataupun 181,000 telah dikesan mempunyai penyakit tidak berjangkit yang baru. Dan melalui manfaat kedua, ketiga dan keempat pula, kita dapat membantu golongan B40 dalam mengurangkan beban kos keuangan. Jadi dalam setiap saringan kesihatan dalam program ini, apakah yang akan dinilai oleh program PKB 40? Okey, dalam saringan kesihatan untuk manfaat pertama ni, dia macam medical check-up, di mana
penerima PK B40 datang ke klinik dalam mempunyai 2 lawatan, di mana lawatan yang pertama adalah pengambilan sejarah kesihatan sama ada keluarga ataupun individu, dan juga assessment oleh doktor dari segi kesihatan mental dan juga aktiviti harian. Kemudian doktor akan membuat pemeriksaan kesihatan secara sistemik, termasuklah kesihatan orang kata pemeriksaan payudara untuk wanita dan juga kelenjar prostat untuk lelaki bagi yang berisiko. Kemudian mereka akan ambil darah, ambil air kencing, hantar ke makmal. Keputusan yang kita dapat nanti akan dinilai, dan bila lawatan yang kedua yang diatur, doktor akan memberi konsultasi. Jika keputusan atau pemeriksaan yang didapati adalah normal, penekanan ke arah orang kata cara hidup sihat perlu diteruskan. Tapi jika mempunyai abnormaliti, pesakit-pesakit ini akan dirujuk kepada klinik kesihatan ataupun hospital pakar yang berdekatan untuk rawatan susulan. Jadi dengan orang kata saringan kesihatan ini, pengesanan awal, rawat awal dapat mengelakkan komplikasi yang buruk di masa akan datanglah. Seterusnya, apakah kategori bantuan alat perubatan yang ditawarkan serta apa yang berlaku sebenarnya kos alat-alat ini sebenarnya kurang daripada RM20,000? Okey. Di dalam PK B40 terdapat 10 kategori alatan, di mana di antaranya adalah bantuan hearing aid, bantuan alat dengar. Yang kedua adalah wheelchair, kerusi roda, ada stand jantung, ada pacemaker dan juga banyak lagi. Sebenarnya kita ada banyak lagi selain daripada 10 kategori alat perubatan tersebut. Tetapi setiap penerima menerima kelayakan RM20,000 seorang seumur hidup. Dan setiap alatan mempunyai julat harga yang tertentu. Contoh saya bagi, kalau penerima sudah menerima hearing aid RM3,000, dia mempunyai jumlah berbaki RM17,000, di mana RM17,000 ini boleh digunakan jika penerima memerlukan bantuan lain. Semakin meningkat usia, kita dapat bayangkan bahawa mungkin keperluan perubatan itu juga akan meningkat. Betul. Dan ini juga selari dengan kos perubatan yang juga sedang meningkat. Kalau kita lihat kepada manfaat inisiatif ini, melengkapkan rawatan kanser, bagaimanakah RM1,000 akan diberikan kepada pesakit? Setiap penerima PK yang menghidapi kanser layak menerima RM1,000. Cara kita bagi 2 peringkat. Yang pertama, dia layak menerima RM300 setelah pengesahan oleh doktor pakar yang merawat menyatakan yang menghidapi kanser ataupun sedang menjalani rawatan kanser. Yang kedua adalah baki RM700, di mana sama ada pesakit telah selesai menjalani rawatan aktif kanser ataupun dalam masa 9 bulan telah melengkapkan 2 rawatan aktif kanser. Tetapi dua-dua peringkat ini perlu mendapat pengesahan doktor yang merawatlah daripada hospital kerajaan di bawah KKM. RM1,000 untuk kanser mungkin dilihat terlalu sedikit jika dibandingkan kos rawatan. Apa pendapat doktor? Mungkin nampak kecil, tetapi bagi golongan B40, once you diagnose cancer, lebih kurang macam you terjejas sumber pendapatan. Sekurang-kurangnya dengan duit yang ada dapat membantu mereka menanggung kos harian. Dan tambahan kepada manfaat sedia ada, insentif tambang pengangkutan turut diberikan. Bagaimana ia diberikan dan kategori yang layak menerima? Betul. Untuk insentif tambang pengangkutan, dia adalah khas untuk sesiapa penerima manfaat yang menerima manfaat kedua dan ketiga. Maksudnya setiap kali temu janji bagi pesakit yang memerlukan alat bantuan perubatan ataupun insentif melengkapkan rawatan kanser tersebut, mereka boleh claim orang kata mileage temu janji tersebut. Tetapi claim mileage ini, orang kata claim tambang pengangkutan ini adalah perlu dipohon oleh doktor yang merawat di hospital. Akhir kata doktor, mengapa agaknya pentingnya mereka yang layak ini untuk mendapatkan ujian saringan yang ditawarkan? Okey, kajian kita lakukan, pengesanan awal, treat awal dapat memberi perancangan yang lebih baik dan memberi orang kata kelangsungan hidup yang lebih, orang kata lebih sihat. Sebagai contoh saya bagi, jika kita dapat kesan kencing manis dengan lebih awal, rawat dengan awal, kita dapat mengelakkan komplikasi kegagalan buah pinggang untuk dialisis. Ini juga sebenarnya memberi impak yang besar kepada kerajaan sebenarnya, sebab kos rawatan awal dan juga diagnosis awal adalah lebih jimat berbanding untuk merawat kos dialisis untuk kegagalan buah pinggang.
Baik, dengan ini kita boleh lihat bahawa pentingnya saringan-saringan kesihatan yang telah pun diberikan kepada golongan B40 supaya kita dapat merekod tahap kesihatan diri. Ini adalah penting. Bukan saja golongan B40, malah semua orang perlu mendapatkan ujian saringan ini. Terima kasih kita ucapkan kepada doktor kerana sudi bersama kami. Dan ini adalah perbincangan berterusan berkaitan dengan ANMS yang akan kita bawakan dari masa ke masa. Kita berehat seketika dan kembali bersama